Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton setia. Selamat datang ke podcast Lead in Iman. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi peluang dan ruang untuk membedah serta melihat satu perbincangan yang cukup hangat pada era kemodenan yang serba mencabar ini. Dunia pada hari ini menyaksikan satu evolusi kepemimpinan yang sangat pantas. Namun, di sebalik kemajuan itu, kita seringkali melihat berlakunya kekeliruan tentang arti kuasa dan amanah. Ada yang melihat pemimpin itu sebagai satu kemegahan dan ada yang tersasar hingga mengabaikan prinsip syariah demi mengejar pengaruh. Justru, topik kita pada hari ini sangatlah signifikan untuk membentuk masa depan umat, yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang sebenar dari perspektif Islam. Dan bersama saya pada hari ini terdapat dua orang panelis hebat yang saya bawakan khas daripada pelbagai latar belakang yang berbeza dan kepakaran yang berbeza untuk merungkai topik ini. Di sebelah kanan saya, Cik Siti Fatin Nabila binti Nordin yang telah berpengalaman sebagai wakil rakyat. Apa kabar Cik Fatin? Alhamdulillah. Seterusnya, di sebelah kiri saya, Cik Nurul Fatihah binti Hatin yang juga berpengalaman sebagai pembantu Menteri Keuangan. Apa kabar Cik Teha? Alhamdulillah. Dua orang panelis kita sihat-sihat di belakang. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, baru-baru ini kita dikejutkan dengan berbagai krisis kepemimpinan dan integriti yang amat membimbangkan, di mana kita melihat bagaimana keruntuhan akhlak dalam berorganisasi dan kegagalan kegagalan memegang amanah membawa kepada ketirisan yang besar. Apabila seorang pemimpin hilang kompas agamanya, maruah dan kualitas sebuah kepikiran itu akan jatuh, sekaligus memberi impak negatif kepada masyarakat, terutamanya kepada generasi muda yang tengah mencari role model. Ada segelintir pihak beranggapan bahwa menjadi pemimpin ini hanyalah tentang karisma, populariti, atau kebolehan bercakap semata-mata tanpa perlu terikat dengan nilai-nilai agama. Malah ada yang melihat kepemimpinan ini sebagai satu alat untuk mencapai kepentingan pribadi atau lebih jelas dipanggil sebagai hedonisme politik, di mana dia hanya mengejar keseronokan, kuasa, dan harta. Hal ini membawa kepada proses diislamisasi dalam kepemimpinan, di mana prinsip ketakwaan semakin dipinggirkan. Fenomena ini sangat ketara kerana ramai yang masih keliru dalam membezakan antara pemimpin yang populer dan pemimpin yang berintegriti. Baiklah, soalan ini saya tujukan kepada panel 1. Apakah sebenarnya kayu ukur seorang pemimpin yang berkualiti itu? Adakah hanya berdasarkan kemampuan teknikal, atau adakah terdapat batas dan kriteria khusus yang digariskan oleh Islam? Oleh itu, untuk memulakan perbincangan kita, saya ingin menjemput Cik Fatin. Bagaimanakah Islam mendefinisikan ciri-ciri pemimpin yang sebenar? Adakah pemimpin itu perlu sempurna, atau adakah asas-asas utama seperti sidik dan amanah yang perlu kita pahami? Silakan Cik Fatin. Terima kasih moderator atas soalan tadi. Bila kita bercakap pasal kepimpinan dalam Islam, benda pertama yang kita kena faham adalah kepimpinan tu dia bukan sekadar jawatan atau kuasa semata-mata, tapi dia adalah satu amanah yang sangat besar. Sebab dalam Islam ni, seorang pemimpin dia dikenali sebagai penjaga kebajikan rakyat. Sebab setiap keputusan yang dibuat tu dia akan memberi kesan kepada masyarakat, dan yang paling penting, kepimpinan ni dia akan dipersoalkan di akhirat nanti. Bila sebut pasal ciri, banyak sebenarnya yang kita boleh senaraikan. Tapi hari ini saya akan menjelaskan 5 ciri pemimpin menurut Islam. Yang pertama, pemimpin ni mesti menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggungjawab. Diorang ni bukan sahaja memimpin untuk kepentingan diri, tapi diorang memimpin untuk kesejahteraan rakyat. Jadi bila pemimpin dia tidak amanah, dia boleh mendorong kepada rasuah, salah guna kuasa, dan ketidakadilan lah. Lepas itu yang kedua, pemimpin ni dia mesti adil dengan semua masyarakat tanpa mengira pangkat, kekayaan, latar belakang dan juga lain-lain. Keadilan tu penting sebab masyarakat ni dia hanya akan percaya pemimpin yang adil. Dan seterusnya, pemimpin yang jujur dan tidak menzalimi rakyat. Pemimpin yang baik dia tidak akan menipu, dia tidak menzalimi rakyat, dan dia juga tidak salah guna kuasa. Mereka ni dia perlu sentiasa bercakap benar dan membuat keputusan yang berasaskan kepada kebenaran. Bila pemimpin tu jujur, rakyat tu akan berasa selamat dan yakin terhadap kepimpinan mereka telah. Dan selain itu,
pemimpin juga dia perlulah berilmu dan juga bijaksana. Sebab kepimpinan ni dia memerlukan pemikiran yang matang, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan juga kebolehan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi tanpa ilmu dan kebijaksanaan, keputusan yang dibuat tu boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat. Dan akhir sekali dalam Islam, kita ada contoh pemimpin yang terbaik, contohnya macam Rasulullah SAW. Baginda memimpin dengan penuh kasih sayang, keadilan, kejujuran dan kebijaksanaan. Kepimpinan baginda ni dia menunjukkan bahawa pemimpin yang baik dia bukan sahaja perlu dihormati tapi juga perlu dicintai oleh masyarakat. Dan apa yang saya boleh simpulkan, pemimpin dalam Islam ni dia bukan sekadar memegang kuasa, tapi dia orang juga memikul amanah yang besar untuk menjaga dan melindungi rakyat. Jadi kepimpinan tu dia bukan saja tanggungjawab dunia, tapi dia juga tanggungjawab di akhirat. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada panel 1 atas kupasan yang sangat mendalam dan bermakna. Apa yang dapat saya simpulkan, kepimpinan dalam Islam yang sebenarnya adalah kontrak tanggungjawab antara pemimpin, rakyat dan juga pencipta. Panel 1 telah menggariskan dengan jelas bahawa integriti melalui sifat amanah, keadilan yang saksama, kejujuran tanpa kezaliman, serta kebijaksanaan berteraskan ilmu adalah tiang siri kepada kestabilan ummah. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model utama telah membuktikan bahawa kuasa yang diiringi dengan rahmah akan melahirkan masyarakat yang bukan saja patuh kepada pemimpinnya, tapi juga kasih kepada pemimpinnya. Semoga prinsip-prinsip ini menjadi panduan buat kita semua dalam memikul amanah masing-masing. Baiklah, panel 1 sudah tadi membahaskan tentang ciri-ciri pemimpin yang baik. Oleh itu, saya tertarik pula untuk mendengar pendapat dari panel kita yang kedua tentang apakah cabaran kepimpinan masa kini. Silakan Cik Fatihah. Terima kasih moderator atas soalan yang diberikan untuk perbincangan kita pada hari ini. Bila kita bercakap tentang cabaran kepimpinan masa kini, sebenarnya kita boleh nampak banyak isu semasa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Cabaran utama yang kita boleh lihat adalah krisis integriti dan penyalahgunaan kuasa. Kita sering dengar kes rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang menyelibatkan individu berjawatan tinggi. Apabila seorang pemimpin tidak mempunyai integriti, kuasa yang diberikan boleh disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu. Contohnya seperti menggunakan kedudukan untuk mendapatkan keuntungan peribadi, memberi kelebihan kepada kenalan sendiri atau menyeleweng harta yang sepatutnya digunakan untuk rakyat. Perkara ini dia boleh menyebabkan masyarakat tu hilang kepercayaan terhadap pemimpin. Sedangkan perkara ini sangat bercanggah dengan konsep kepimpinan dalam Islam seperti yang telah diingatkan oleh panel pertama tadi, setiap kepimpinan akan dipersoalkan di akhirat. Selain itu, dalam keadaan politik yang tidak menentu sekarang, kurangnya kesepakatan dan rasa hormat sama pemimpin dalam pentadbiran juga menjadi cabaran besar dalam kepimpinan hari ini. Contohnya isu yang pernah berlaku pada sekitar tahun 2019 hingga 2021 iaitu pelantikan seorang individu transgender Dania Zara Medina sebagai wakil dalam program berkaitan CCM tanpa pengetahuan Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir. Daripada situasi ini, masyarakat mula mempersoalkan tentang komunikasi, kerjasama dan rasa hormat dalam kalangan pemimpin kerajaan sendiri. Sedangkan dalam sebuah kepimpinan, setiap keputusan yang melibatkan kepentingan awam sepatutnya dibincangkan secara teliti, dibuat secara bersama, lebih-lebih lagi apabila melibatkan isu sensitif yang berkaitan dengan nilai masyarakat dan agama. Islam sangat menekankan konsep syura iaitu perbincangan dan keputusan secara bersama. Jika tiada komunikasi yang baik, ia boleh menyebabkan percanggahan pendapat, salah faham dan akhirnya menjejaskan keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negara. Cabaran terakhir yang ingin saya ketegaskan hari ini adalah isu pemimpin yang lebih mengejar populariti daripada kebajikan rakyat. Apabila pemimpin terlalu mengejar populariti, mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan apa yang boleh menaikkan imej mereka semata, bukan berdasarkan kepentingan peribadi rakyat.
Jadi contohnya ada yang lebih suka memberi janji-janji manis atau kenyataan yang sedap didengar walaupun sukar untuk dilaksanakan. Jadi akhirnya rakyat hanya akan mendapat harapan tanpa perubahan yang sebenar. Di dalam Islam, kepimpinan bukan tentang menjadi terkenal atau dipuji manusia. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan contoh kepimpinan yang sederhana, dekat dengan rakyat dan penuh dengan tanggungjawab. Baginda tidak mencari kemewahan atau pujian tetapi lebih mengutamakan kebajikan umat. Jadi pada pendapat saya, untuk menghadapi cabaran kepimpinan masa kini, seorang pemimpin itu perlu kembali kepada nilai Islam seperti yang telah disenaraikan oleh panel pertama tadi, iaitu adil, amanah, jujur. Jadi bila nilai ini ada, barulah lahir pemimpin yang benar-benar mampu memimpin masyarakat ke arah yang kebaikan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel 2. Nampaknya perbincangan kita pada hari ini telah membuka mata bahwa kepemimpinan bukanlah satu perjalanan yang mudah. Ia menuntut keteguhan, integriti di tengah badai godaan kuasa dan memerlukan kebijaksanaan komunikasi untuk mengekalkan keharmonian. Benarlah apa yang telah dibincangkan oleh kedua-dua panel kita tadi. Sama ada kita merujuk kepada ciri-ciri ideal pemimpin Islam atau mendepani cabaran zaman cyber ini, titik noktanya tetap berbalik kepada satu kalimat ini yang dipanggil amanah. Pemimpin yang hebat nih bukan mereka yang paling tinggi suaranya dan juga bukan mereka yang paling ramai pengikutnya, tapi mereka yang paling berat rasa tanggung jawabnya terhadap setiap jiwa-jiwa yang dipimpinnya. Oleh itu, semoga kupasan dalam podcast kita kali ini memberi manfaat dan menjadi muhasabah buat kita semua. Karena pada hakikatnya, kita ini semua pemimpin. Jadi, jika kita tidak mampu memimpin orang lain, setidaknya kita mampu memimpin diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.